Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Sudah bersedia untuk belajar? Sediakan buku nota anda, buku tulis anda. Siapkan nota nanti. So, hari ini kita nak belajar sambungan daripada kemahiran kamu menggunakan metrik songsang dan juga kemahiran kamu dalam mendarab dua matriks dan juga mendarab nombor dengan matriks. Segala pengetahuan awak yang lepas kita nak guna hari ini di dalam menyelesaikan persamaan linear serentak. So hari ni kita nak buat bagaimana menggunakan kaedah matriks untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Awak dah belajar semua-semua tu kemahiran mendarab. So kita nak gunalah hari ini. Awak ingat tak lagi dengan persamaan linear serentak? Ingat tak lagi? Ini adalah tajuk semasa awak tingkatan berapa ni, ingat tak? So cikgu imbas sikit apa itu persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak ini adalah dua persamaan linear. Dua persamaan linear. Contohnya macam ni, di mana dua persamaan linear ini terdiri daripada pemboleh ubah yang sama X tu, lepas tu satu lagi Y sama Y, tak nampak juga, Y sama Y. So yang sebelah tu kita panggil apa? Yang sebelah pemboleh ubah itu macam A, macam A, C, B, Allahu Akbar. Macam B, lepas tu macam apa tu satu lagi tu D, D ni. Ini kita panggil apa? Kita panggil pemalar. Dan P pun pemalar, Q pun pemalar. So persamaan linear serentak, kenapa dia panggil serentak? Linear serentak sebab dia ada dua persamaan linear yang mempunyai pemboleh ubah yang serupa. So dua persamaan linear begini awak dah belajar dulu pada pembelajaran awak masa form 1, 2, 3 dululah. Awak ingat lagi? Awak ingat ke? Awak mesti ingat. So cikgu imbas balik dua kaedah untuk persamaan linear serentak. Apa kaedahnya? Kaedahnya ialah ada dua, iaitu dengan kaedah apa? Penghapusan. Satu lagi kaedah apa? Kaedah penggantian. So awak dah belajar dalam matematik tambahan ni yang penggantian ni. Jadi hari ini awak nak guna dengan kaedah apa? Dengan kaedah matriks. Kemahiran awak dalam membentuk persamaan matriks songsang, kemahiran awak mendarab dua matriks, kemahiran awak mendarab nombor dengan matriks, kita nak guna dia dalam menyelesaikan persamaan linear serentak. Cikgu imbas balik persamaan linear serentak menggunakan kaedah penghapusan. Contoh kita guna kaedah penghapusan dulu. Kalau penghapusan dia jadi macam mana ni? Kita ambil soalan ni. Kita ambil soalan ni lah ni. Sebagai contoh kita ambil soalan ni. So gerakkan siti kawasan kosong banyak ni. Kita buat kaedah penghapusan.
Okey, macam mana nak menghapuskan? Kalau nak menghapuskan, kita kena samakan pemalar. Salah satu pun boleh ubah. Okey, so kamu nampak yang mana mudah? Kalau awak nak samakan yang ni, 3 dengan 5 ni, awak boleh jadikan dia sebagai apa? 15. Okey, boleh jadikan dia 15. Ataupun kalau awak nak samakan yang sebelah sini, 4, 6 ni awak boleh samakan jadi nombor apa nak sama? Boleh jadikan dia 12. Boleh jadikan dia 12. Okey. So atas awak lah, awak nak hapuskan X ataupun awak nak hapuskan Y. Kalau awak nak hapuskan X, jadikan 15. Kalau nak hapuskan Y, kena jadikan dia 12. So cikgu pilih untuk untuk matikan X. Okey, untuk matikan X. So dia jadi apa? Okey, dia jadi macam ni. Bila kita samakan nak jadi 15. Okey, persamaan yang pertama ni, kita kena darab apa nak jadikan dia 15? Kena darab dengan semua, darab dengan 5. Yang bawah ni kena darab dengan berapa? Kena darab dengan 3, baru jadi 15. So dia akan jadi apa? Okey, 3 darab dengan 5, dia akan jadi 15X tambah 5 darab dengan 4, dia akan jadi 20Y sama dengan 5 darab dengan 12, dia akan jadi 60. Okey, kemudian yang bawah pula 3 darab 5, 15X. 3 darab negatif 6, negatif 18Y. 3 darab 7 dapat 21. Okey, semua kena darab baru adil. Okey, baru adil. So kemudian nak menghapuskan dia, awak boleh dua operasi yang boleh awak lakukan. Okey, hapus tu memang hapus tak semestinya tolak. Okey, sebab nombor yang kita guna ni melibatkan negatif dan positif. Contoh, 1 dengan 1. Nak hapuskan dia, mesti kita guna tolak baru dapat kosong. Okey, tapi kalau 1 dengan negatif 1, okey, awak nak hapuskan dia, nak jadikan kosong, awak kena buat apa? Kalau awak tolak, dia akan jadi 2. Awak kena guna operasi tambah. 1 tambah negatif 1, kosong. Okey, so istilah hapus tak semestinya tambah. Okey, dia antara 2, sama ada tambah ataupun tolak, bergantung kepada nombor-nombor yang awak ada, sama ada nombor negatif ataupun nombor positif. Okey, so kat sini awak boleh fikirlah nak hapuskan X. Okey, awak dah jadikan dia 15. Okey, awak dah jadikan dia 15. Dua-dua positif. Nak hasilkan dia kosong macam mana? Nak hasilkan dia kosong, mestilah kena lakukan operasi tolak. 15 tolak 15, kosong. So sini akan dapat kosong. Tak kan nak tulis kosong X kan, kosong. Okey, yang ni 20. Okey, 20 awak kena ambil ni. Jangan abaikan dia. Okey, 20 tu positif, 18 tu negatif. Jadi awak kena lakukan operasi 20 tolak dengan negatif 18. Tekan kalkulator. Tolak jadi tambah, sama dengan 38Y. Okey, beres. So 60 tolak dengan 21, akan dapat berapa? Awak akan dapat 93. Ya ke? 35 tolak 2, 39. 5. Betul? Betul lah. Okey, so kamu dapat apa? Y sama dengan, okey, awak akan dapatlah Y. Y sama dengan 39/38. Okey, boleh? Boleh. So awak kena cari apa pula? Awak kena cari nilai
kena cari nilai apa pula? Persamaan linear serentak mesti nak cari nilai X dan Y kan. Okey, bila dah dapat Y, jangan lupa kena cari X. Macam mana nak dapatkan X? Gantikan nilai Y sama dengan 39.38 dalam mana? Gantikan dalam ni. Ataupun dalam ni. Salah satu. Okey, boleh gantikan. Terjadi apa ni? Okey, sorry. Okey, gantikan dalam ni nilai Y. Tekan kalkulator awak akan dapat. Okey. Okey, cikgu nak tunjuklah. Yang ni cuma nak mengimbas kembali macam manakah rupa kaedah penghapusan. Okey. Kaedah penghapusan. Okey, kemudian cikgu nak tunjuk pada kamu nak guna kaedah apa pula yang kedua. Cikgu kata tadi kaedah yang kedua, kaedah penggantian. Okey, kita tengok kaedah penggantian pula. Okey, penggantian ni macam mana? Okey, penggantian ni bagi cikgu lebih suka guna kaedah penghapusan. Okey, penggantian ni risiko untuk awak buat kesilapan tu besar. Okey, penggantian maknanya ni persamaan pertama, ni persamaan kedua. Okey, daripada persamaan yang pertama, okey, 3x tambah 4y sama dengan 12. So, awak kena tukar dah, dia jadi x sama dengan 12 tolak 4y dengan 3. Okey kan, jadi susah tu. Penghapusan lagi senang. So, bila awak dapat yang ni, awak kena gantikan ni daripada persamaan yang pertama. So, yang ni awak kena masukkan dia ke dalam persamaan yang kedua. Jangan ganti dalam pertama pula, sebab awak dah ubah dia yang ni daripada persamaan yang pertama. Ubah daripada persamaan pertama kena gantikan dalam persamaan kedua. Kalau awak ubah persamaan yang kedua, kena gantikan ke dalam persamaan yang pertama. Okey, so apa ganti? Ganti macam mana? Ganti rumah X tu. Ganti rumah X. Okey. So, yang tu jadi apa? 5X. 5X. X tu kena gantilah dengan yang buat tadi. 12 tolak 4Y per 3X dia. Okey. Lepas tu tolak 6Y sama dengan 7. Okey. Kan nampak dia punya susah tu berbanding dengan penghapusan. Awak kena selesaikan dulu dia punya pecahan. Samakan penyebut. Dia akan jadi 5, 12 tolak 4y tolak dengan yang ni jadi 18y sama dengan 7 darab dengan 3. Pasal apa darab dengan 3 ni? 3 ni mana? 3 ni asal-asalnya daripada bawah ni. Okey, dia per 3 semua. Lepas tu kita pindah je lah dia sebelah sana. Lepas tu selesai dapatlah jawapan macam tadi cukup. Okey, dua kaedah penggantian dengan penghapusan. Jadi yang hari ini kita nak belajar kaedah yang ketiga. Okey, penyelesaian persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah matriks. Okey, yang tadi kaedah penggantian, penghapusan, matriks. Jawapan dia sama saja. Okey, so hari ini nak belajar dengan kaedah matriks. Macam mana rupa dia? Yang pertama sekali nota yang perlu awak tulis ialah awak kena ubah. Okey, awak kena ubah daripada bentuk persamaan linear serentak macam ni, awak kena ubah dia kepada bentuk matriks. Ni bentuk matriks ni. Ni bentuk matriks. Okey, dia terdiri daripada apa? Dia terdiri daripada yang ni, yang sebelah ni matriks, yang depan ni hanyalah terdiri daripada pemalas saja, dia kumpul menjadi satu matriks. Okey, yang sebelah dia ni menjadi matriks pemboleh ubah. Okey, dan yang last sekali ni adalah matriks untuk jawapan. Okey, dia akan bertukar bentuk macam tu. So, nak tukar bentuk macam tu awak kena pastikan dulu susunan dia. Susunan dia mesti ni. Kalau yang ni X,
kat yang atas tu depan dia X, yang bawah pun mesti X dulu. Okey. Kemudian awak kena pastikan Y duduk sama laju Y. Baru boleh susun dia punya posisi. Okey, kita tengok kepada contoh. Okey, boleh faham situ Okey, mungkin dah berapa faham lagi. Kita tengok contoh dulu. Okey, tetapi sebelum tu awak kena kemaskan minda awak bahawasanya untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah matriks, mesti yang pertama apa dia? Mesti yang pertama apa dia? Yang pertama mesti tukar bentuk persamaan. Tukar bentuk macam mana? Daripada persamaan linear tu menjadi kepada bentuk apa? Bentuk matriks. Okey, apa syaratnya? Dia ada syarat. Syaratnya ialah mesti susun lajur satu mempunyai pemboleh ubah yang sama. Okey, lajur 2 mempunyai pemboleh ubah yang sama. Apa maksudnya? Contoh, kalau 2x tambah 6y sama dengan 3, lepas tu yang kat bawah ni y tolak X sama dengan 6. Okey, sama dengan 6. Okey, yang ni kita tak boleh nak susun lagi bentuk matriks dia. Sebab apa? Sebab di sini ialah apa? Siapa boleh tahu? Ialah susunan dia tak sama. Susunannya tak sama pemboleh ubah. Alik atas dia X, alik bawah dia Y. Alik atas dia Y, alik bawah dia X. Jadi yang ni kalau bentuk yang macam ini tidak boleh lagi tidak boleh kita tukarkan kepada bentuk matriks. Okey, macam mana yang boleh kita tukar pada bentuk matriks? Contoh macam ni. Kalau macam ni baru kita boleh tukar dia kepada bentuk matriks. Sebab apa? Sebab yang pertama awak perhatikan X, Y. Okey, bila dah jadi cantik macam tu, barulah boleh awak tukar kepada bentuk matriks. Okey, awak pun tengoklah nombor yang di bahagian hadapannya. Bila dah tersusun gitu, yang ni yang laju ni X, laju yang kedua ni Y, dah tersusun macam tu, awak pun bolehlah kena pasti dia punya pemalar kat depan tu. Yang tu berapa? 3. Yang ni 5. Yang ni positif 4. Yang ni negatif 6. So barulah awak boleh dia jadi matrik macam ni. Awak susun nombor dulu. Bahagian matrik yang pertama ni pemalar, matrik yang kedua ni pemboleh ubah. Pemboleh ubah laju 1 apa? X, laju 2 Y. Macam tu. Okey, awak pun ambil lah nombor yang bahagian depan itu 3, 4, 5, 6. Lepas tu ada tanda apa? Ada tanda apa kat sebelah dia tu? Diikuti tanda sama dengan. Awak tulis je lah tanda sama dengan sini. Lepas tu matrik yang terakhir ialah matrik jawapan 12/7. Yes, yang ni awak dapat 1 markah. Menukarkan persamaan linear kepada bentuk matrik. Okey, itu step yang pertama, step yang paling penting sebelum awak nak menyelesaikan persamaan linear serentak. Kalau step ni awak salah, maka jawapan awak yang bawah-bawah tu akan jadi salah. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya ialah contoh macam ni. Ini pun sama je contoh je ni. Okey, contoh dia sama je ni. Okey, contoh dia awak tengok yang ni. Okey, nombor depan dia ialah ni, walaupun dia tak ada nombor depan ni, nombor depan apa? Depan X tu tak ada nombor, itu maknanya nombor apa? Maknanya nombor 1. Okey, so yang ni ada tanda apa? Negatif 2. Ni ada tanda negatif 4. Sini ada nombor
3. So dia akan jadi macam ni lah. 1, negatif 2, 3, negatif 4. Lepas tu ini adalah pemboleh ubah. Ini adalah pemala, yang ni adalah jawapan. Okey. So cikgu dok terang lagi ni dia punya penyelesaian persamaan linear serentak. Kita buat step yang pertama dulu bagi Mahir. Okey, next barulah dia bagi soalan. Okey, soalan nombor 1 A, B, C, D ni. Ini cikgu rasa simple je lah. Dah, awak boleh buat kot. Contoh cikgu tunjuk F. Cikgu tunjuk E lah. E ke F? F lah. Okey, cikgu tunjuk F lah dulu. Sebab A, B, C, D tu, E tu macam simple je. Awak boleh faham dah kot. Okey, cikgu tunjuk F. F tu awak buat macam ni. Okey, yang pertama X tambah Y sama dengan 9. Okey, sorry, 2X. Okey, 2X tambah Y sama dengan negatif 9. Kemudian dia buat 5X sama dengan negatif 12. Ada Y tak? Tak ada Y kan? Tak ada Y. Maknanya kosong lah tu. Apa susun sini? Ikut susunan dia. 5X tambah apa? Tambah Y. Kosong lah sini kan? Okey, sama dengan negatif 12. So, susun lah. Susun. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi senang saja ni. Okey. Sini nombor 2. Sini nombor 1. Walaupun dia tak ada, maknanya nombor 1. Okey. Sini nombor 0. Sini nombor 5. Kemudian apa diisi dalam dia? 2, 1, 5, 0. So, sini adalah pemboleh ubah. Yang depan ni yang pertama apa? X. Yang kedua ni apa? Y. Okey, lepas tu ada tanda sama dengan. Lepas tu matriks jawapan 9 negatif 12. Senang kan? Senang sahaja. Okey. Kita pergi yang soalan yang susah sedikit. Kalau yang ada perpuluhan tu, ambil saja perpuluhan tu, tak ada masalah. Okey, cikgu tunjuk yang H lah seterusnya. Okey, H dia buat macam ni. H dia buat X per Y sama dengan 4. So, awak nampak macam complicated je kan? Tak apa, awak ubahkan dia dulu. Awak ubah dia. Lepas tu Y awak ambil ke sini, dia akan jadi X sama dengan 4Y. Lepas tu kita pindah lagi. X tolak 4Y sama dengan 0. Dapat satu persamaan. Okey. X tolak 4Y sama dengan 0. Okey, satu lagi persamaan. Dia ialah yang ni. Persamaan dia yang ni. Satu lagi. Okey, so ada bracket situ. Ada bracket, awak kembang je lah dulu. Okey, awak darab yang ni, awak darab yang ni, dia akan jadi. Okey, cikgu contoh sini. 0.8 X tambah 0.8 darab dengan 5, dia akan jadi berapa? 4 kan? Okey, dia akan jadi 4 tambah 4 sama dengan 3Y. Betul? Okey, 3Y. Jadi kita nak ubah dia biar dia tersusun cantik. Kita akan jadi dia 0.8X tolak 3Y sama dengan yang ni pindah ke sini. Negatif 4. So, baru susun 0.8X tolak 3Y sama dengan negatif 4. So, perhatikan dia. Yang sebelah sini dah jadi sama X. Yang dah sini jadi Y. Okey. Dah X dan Y dah susun cantik. Lepas tu apa lagi? Buatlah dia dalam bracket. Bentuk matriks. Susun. Susun saja. Sebelah X tu apa ni? Sebelah ni apa ni? Maknanya nombor 1 lah tu. Okey, 1. Lepas tu negatif 4. Jangan lupa pula ni. Negatif 4. 0.8. Tak ada masalah. Ambil je 0.8. Okey, ambil saja 0.8. Lepas tu sini negatif 3. Pemboleh ubahnya apa? X dengan Y. Sama dengan apa?
Sama dengan kosong negatif 4. Okey, tak muat kat sini. Kosong negatif 4. Okey, boleh tukar kepada bentuk matriks. Okey, fahamlah tu. Okey, step yang pertama mesti tukar persamaan linear kepada bentuk matriks. Okey, so cikgu dah terang yang F dengan H tu. Okey, cikgu dah terang. Jadi yang ni awak ambil dia sebagai contoh. Kemudian yang A, B, C, D tu awak buatkan dia sebagai satu latihan. Okey. So kita tengok soalan nombor 2. Dalam satu pertandingan catur, jumlah peserta ialah 100 orang. Bilangan peserta lelaki X ialah 14 orang kurang daripada baca molek. 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. Tuliskan persamaan linear serentak mewakili maklumat di atas dalam bentuk matrik. Okey, awak kena faham kat sini. Awak kena faham apa? Awak kena faham 100 orang ni apa. Okey. Dalam satu pertandingan, jumlah peserta 100 orang. Peserta tu terdiri daripada siapa? Agak-agak awak. Peserta lelaki dan peserta perempuan. Jadi 100 orang tu awak akan dapat satu persamaan, iaitu persamaan yang pertama, X pelajar lelaki campur dengan Y bilangan pelajar perempuan sama dengan 100. Dapat satu persamaan. Okey, persamaan yang kedua awak kena faham ayat yang berjela ni. Dia kata bilangan lelaki ialah X ialah gitu cerita dia. Alamak. Kita apalah. Kita tulis balik. Okey, yang 100 ni kisah dia apa? Peserta. Peserta ni terdiri daripada lelaki dan juga perempuan. Lelaki bilangan dia X, perempuan bilangan dia Y. So, berapakah jumlah pesertanya? 100. X tambah Y sama dengan 100. Dapat persamaan pertama. Okey, persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua mengisahkan apa? Peserta lelaki X ialah. Bila lelaki ialah, awak boleh dapat dia apa? Sama dengan, lelaki sama dengan apa dia kata? 14 orang. 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. 14 orang kurang 14 ialah 14 orang kurang daripada 2 kali peserta perempuan. Okey, jadi maknanya 2 kali peserta perempuan dikata kurang sebanyak berapa? 14. Okey. 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. 2 kali bilangan peserta perempuan 2 kali Y. 14 orang kurang maknanya tolok 14. Okey, so dapatlah persamaan yang kedua. Boleh susun bentuk matrik ke ni? Tak boleh susun lagi bentuk matrik. Awak kena ubah suaikan dia. Jadi macam mana? Dia akan jadi X tolak 2Y sama dengan negatif 14. Okey, so aku susun balik. Awak susun balik tadi X tambah Y sama dengan 100. Lepas tu bolehlah buat dalam bentuk matriks. Okey. Yang ni kalau awak tak faham dia punya cerita, kalau awak tak faham dia punya cerita, maka awak tak boleh nak bentuk persamaan linear. Bila tak boleh nak bentuk persamaan linear ataupun persamaan linear awak salah, automatik bentuk matrik persamaan dalam bentuk matrik pun salah. Bila salah persamaan, maka salahlah jawapannya. Okey, so kena faham betul-betul ayat yang dicerita. Okey, beres. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Yang ketiga, selesaikan persamaan linear serentak di bawah dengan menggunakan kaedah matrik. Okey, barulah kita nak
nak cerita macam mana ni nak buat dengan kaedah matrik nak selesai ni. Apa maksud selesai? Apa maksud selesai? Selesaikan. Maksud selesaikan ni ialah maksudnya mencari nilai pemboleh ubah. Okey, contohnya soalan A ni dia ada pemboleh ubah di X dan Y. Awak kena cari nilai X dan Y. Kalau soalan H2 dia ada pemboleh ubahnya ialah M dan N. Mana awak kena cari nilai M dan N. Soalan G, pemboleh ubahnya ialah P dan Q. Maknanya awak kena cari nilai P dan Q. Okey, soalan dia dah bagi arahan menggunakan kaedah matrik. Bila dibagi arahan menggunakan kaedah matrik, maknanya awak tidak boleh guna kaedah selain daripada kaedah matrik. Okey, tak boleh guna kaedah penggantian, tidak boleh guna kaedah penghapusan. Jadi awak wajib guna kaedah matrik. So kita nak belajar menyelesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah matrik. Okey, step yang pertama. Step yang pertama tadi awak dah belajar, iaitu apa dia? Menukarkan bentuk linear kepada bentuk matriks. Okey, kita pergi kepada contoh ke atas semula. Okey, sini ada contoh. Okey, contohnya soalan ni. Soalan ini X tolak 2Y sama dengan 1, 3X tolak 4Y sama dengan okey. Oh, sorry. Tak nampak. Okey. Okey, ni soalannya. Okey. So, step yang pertama tadi awak dah belajar iaitu menukarkan kepada bentuk matriks. Okey, yang ni step ni dah lulus. Okey. Iaitu nombor 1 kat depan ni, nombor 3, negatif 2, negatif 4. Okey, matrik dia XY yang ni apa tu? Tiba-tiba ada yang ni jawapan. Okey, step pertama dah selesai. Step yang kedua ialah cerita dia macam ni. Step yang kedua kan bila tadi cikgu dah kata kalau nak selesaikan maknanya nak cari nilai apa? Nak cari nilai pemboleh ubah. Okey, dalam bentuk matriks ni kat mana ada pemboleh ubah? Kat sini ada pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah ni kita tinggalkan di sebelah sini. Okey, kita ambil yang selain daripada pemboleh ubah tu, maknanya matrik ni lah. Okey, matrik ni kita pindah dia mari ke sebelah sini. Dia tak boleh duduk belakang jawapan, dia kena duduk sebelum jawapan. Salah corner dia salah. Okey, dia mari pindah ke sini sebelum jawapan. Dia tak boleh duduk di belakang jawapan, nanti tak boleh nak darab. Okey, dia kena duduk sebelum jawapan. Okey, dia duduk sini. Okey, bila matrik apa tu? Matrik pemala ni. Okey. Matrik pemala ni dipindahkan ke sebelah sini, maka ketika itulah dia menjadi songsang. Okey. Ia menjadi songsang. Macam cos lah. Awak belajar cos theta sama dengan 1/3. Tiba-tiba nak cari theta kan? Okey, macam nak cari nilai theta? Cos ni pindah ke sini, dia akan jadi cos negatif 1/3. Apa jadi negatif 1? Mana bila dia pindah sini jadi songsang. Okey, sama juga dengan matriks. Okey, matriks bila dia duduk di sebelah sana, dia mari di sebelah sini, dia akan jadi songsang. Sebab itulah di sini adalah matrik songsang. Matrik songsang. Disongsangkan dia, dan ini adalah apa ni? Matriks jawapan tadi ni. Dia stay duduk kat sini. Yang ni dia songsang. Okey, songsang yang mana? Songsang yang ni lah. Ni. Songsang yang ni lah ni. Yang ni awak pindah mari ke sebelah situ. Yang ni pindah ke sebelah sini, dia akan jadi songsang. Ingat lagi formula songsang yang awak belajar hari Isnin baru ni? Formula dia apa?
1/AD tolak BC, D negatif B negatif C, sini A. Sebab itulah kalau awak perhatikan di sini, A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan 3, D sama dengan negatif 4. Kan? Ni. Okey. Alamak. Delete from first description. Okey. Alamak, dah padang semua pula dah. Banyak dugaan kita. Okey, tak apa. Jadi kita tengok, kita banyak dah conteng tadi. Cikgu ulang balik. Kita nak apa dia? Kita nak nilai X dan Y. Kita tinggalkan di situ. Yang selainnya kita kena buat apa? Awak jawab. Ya, kena pindahkan dia ke sebelah sini, duduk sebelum jawapan. Dia jadi apa di situ? Dia jadi matrik songsang. Okey. So A1, B negatif 2, C 3, D negatif 4. Okey, bila songsang, formula songsang 1/AD tolak BC, D bertukar posisi dengan A, negatif B, negatif C. So, pun ganti di sini. 1/A, 1, D negatif 4. B negatif 2, C 3. Okey, awak gantikan. Okey, yang ni D, yang ni A. B tadi negatif 2, dia akan jadi positif 2. C 3, dia akan jadi negatif 3. Dan ini apa? Ini adalah jawapan. So, awak dah belajar kira matrik songsang kemarin kan? Awak dah belajar kira matrik songsang. Lepas tu awak pun darab lah dia. Okey. Yang ni dapat setengah. Betul dok setengah ni? Mari kita cek. Mari kita cek betul ke dok? Negatif 4 tolak negatif 6. 1/negatif 4 tolak negatif 6. Tolak dia tambah jadi 2 kan? Okey, 1/2 betul? 1/2. 1/2 dalam ni apa ada? Negatif 4, 2, negatif 3, 1. Sini jadi 1, 4. Okey, so buku teks awak ni, cikgu perhatikan dia tertinggal matrik kat tengah-tengah sini. Awak perasan tak? Dia tertinggal matrik kat sini ni. Matrik sini ada tinggal ni. Yang ni dia tertinggal letak. Okey. Okey, jadi 1/2 pun darab lah. Okey, awak darab. Okey, awak darab. So, kita undur balik. Okey, dia tertinggal kat sini ni. Dia sepatutnya macam ni. Sebelum yang ni ni. Okey, sebelum yang ni dia ada ni dulu. Negatif 4, 2, negatif 3, 1. Sini 1, 4. Okey. Yang tu dulu. Okey, so awak dah belajar darab kan? Awak dah belajar darab. Awak darab lah ni. Macam awak belajar darab bawah ni. Awak darab yang ni. Awak darab. Yang ni. Macam awak belajar baru ni. Yang ni bagi kepada baris. Yang ni bagi kepada laju. Okey. So 1/2 tu awak kekalkan di situ dulu. Okey. Kekalkan di situ dulu. Lepas tu awak darab yang ni. Selesai yang dalam ni. Barulah awak darab jawapan tu dengan 1/2. Okey. Okey. Kita tengok soalan ni satu. Kita buat soalan ni satu Okey, soalannya apa? X tolak 2y. Okey, X tolak 2y sama dengan 5. 2x tolak 3y sama dengan 10. Kemudian awak susun dia kepada bentuk matriks. Dia akan jadi apa? 1, negatif 2, 2, negatif 3.
Okey, sini jadi apa pemboleh ubah yang diguna? X dan Y. 5, 10. Okey, markah yang pertama. Markah yang kedua ialah awak pindahkan apa? Pindahkan matriks ni, tinggalkan XY. Mari ke sini. Sebab apa? Sebab awak nak cari XY. So, di sini awak tinggalkan XY. Sebelah sana, awak pun buatlah songsangan dia. Okey. 1 darab D, tolak B, darab C. Okey. Lepas tu kat sini, dia ada yang terbalik tu. Negatif 3 bertukar posisi dengan 1. Negatif 2 dia akan jadi 2. 2 dia akan jadi negatif 2. Yang ni bawah songsang. Jangan lupa letak apa? Letak jawapan kat situ. Okey, matrik jawapan. Lepas tu baru tekan kalkulator. Okey, pun tekan kalkulator. Negatif 3 tambah apa ni? Tambah 4. Negatif 3 tambah 1 kan? 1. Okey, so yang ni awak bagikan dia kepada baris. Matrik ni awak bagikan dia kepada laju. Lakukan pendaraban. Negatif 3 darab 5 tambah 2 darab 10. Kemudian negatif 2 darab 5 tambah 1 darab 10. Tutup bracket. Okey, pun tekanlah kalkulator. Sini apa ni? Sini X, Y lah ni. X, Y sama dengan ni. Okey, tekan kalkulator. Pun tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator. Okey, keluarlah jawapan dia. Negatif 3, 15. 15 tambah 20. 5 kan? Okey, sama dengan 5. Okey, negatif 10 tambah 10. Apa dia? Kosong, betul? Kosong. Okey. Okey, jadi jawapan awak ialah XY sama dengan 5, kosong. Awak kena tulis X sama dengan 5, Y sama dengan kosong. Okey. Okey, markah awak. Kat mana markah awak? Mari saya letak markah. Markah awak ialah awak tukar bentuk matriks 1, songsang 1, jawapan X1, jawapan Y1. Okey, 4 markah penuh. Okey, senang susah? Senang saja. Okey, senang saja. Itulah penyelesaian kaedah persamaan linear dengan kaedah matriks. Okey, satu lagi cikgu nak bagi tahu pada awak, awak boleh guna kalkulator dan awak guna equation tu, awak guna unknown 2 untuk awak semak jawapan. Okey. Awak tekan kalkulator unknown 2 tu. Lepas tu awak masukkan nilai A, B, C, D ni. A1. Okey, awak masukkan A1, 1, B1, negatif 2, C1, 5. Okey, A2, 2, B2, negatif 3, C2, 10. Okey, awak tekan tu, awak akan dapat X dan Y dia berapa. Okey, itu boleh menjadi panduan untuk awak semak jawapan awak sama ada betul ataupun salah. Okey, itulah pembelajaran awak hari ini. Apa dia? Penyelesaian persamaan linear serentak dengan kaedah matriks. Jadi untuk latihan awak, untuk menambahkan kemahiran awak, awak boleh jawab macam G ni kan. G ni awak ambil ni. Yang ni awak nak ambil apa? 1/2 lah. Okey. Awak jangan pusing. Boleh gunanya 1/2, boleh guna. Okey. Macam yang ni, awak nak ambil apa ni? 1/2. Yang ni negatif 1/4. Tak ada masalah. Okey. Okey. So saya rasa awak perlu jawab 4 soalan lah. Okey, A, B, C, D. Siapa nak jawab lebih, dialu-alukan. Okey. Okey, terima kasih kerana belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.